Pagi ini aku nak ulas pula tentang apa yang dikata sebagai satu kehebatan Anwar Ibrahim. Dia sudah menunjukkan bahawa pelaksanaan drone 95 subsidi bersasar itu luar biasa hebat. Sehingga kan apa yang orang cakap sebelum ini telah dapat diatasi, dapat dimanfaatkan dengan baik. Bayangkanlah kita dapat berjimat sehingga 4 bilion ringgit. Dengan 4 bilion ringgit itu banyak yang kita boleh buat tahu. Kita boleh buat sekolah, kita boleh buat rumah ibadat, kita boleh buat macam-macam lah. Tapi orang ni banyaklah yang tak setuju kan, macam-macam lah yang diorang cakap. Sampai ada juga yang sabotage. Kemarin ada Mat Rempit cuba mengejek Anwar Ibrahim. Bandingkan dengan Mat Rempit dengan Anwar Ibrahim, berapa jauh lah tu, macam panggang jauh daripada api. Mereka cuba nak mempermainkan kononnya penggunaan IC menyusahkan. Tahukah anda bahawa IC itu adalah satu penggunaan yang bagus? Sebenarnya, pada pendapat saya, itu satu tindakan bijaksana. Bagi mengelakkan ketirisan kepada penduduk asing, mengelakkan orang yang tiada IC. Bagi kita yang di Sabah, kita patut gembira supaya orang-orang yang menggunakan IC palsu, orang-orang yang tiada IC di Sabah ni ketahuanlah kan. Sejahtera. Sekarang ini yang menjadi persoalan saya ialah siapa yang harus dipecat, direhatkan daripada Parti Bersatu. Adakah Azmin Ali ataupun Wan Saiful? Kerana dua-duanya memang mengejutkan kita hari ini. Wan Saiful digesa dipecat. Ketua Bersatu Tasik Gelugur mendesak supaya Wan Saiful dipecat. Itu permintaan pertama. Tapi netizen pula kata, bukan Wan Saiful yang harus dipecat, tapi Azmin Ali yang harus dipecat, kata netizen. Mereka merujuk kepada pendedahan oleh Wan Saiful bahawa siasatan forensik mengesahkan video panas Azmin Ali Tulin. Jadi, kata Wan Saiful ini adalah satu pelanggaran dari segi moral. Kata Wan Saiful lagi, kalau di parti lain boleh, Bersatu tidak boleh terima hal itu, katanya lagi. Jadi, netizen mula menimbulkan persoalan besar. Siapa sebenarnya yang harus direhatkan atau dipecat serta-merta daripada Parti Bersatu? Yang satu orang ni dituduh biadab terhadap parti, dituduh mengumpul sesuatu untuk menghuru-harakan kononnya parti. Yang satu lagi dituduh kononnya mempunyai video panas yang Tulin. Mana satu yang berat hukumannya sebenarnya atau kesalahannya? Anda tolong tulislah dalam ruangan komen Anda. Tapi hari ini Wan Saiful terima berita buruk apabila Ketua Bersatu Tasik Gelugur mendesak Wan Saiful dipecat. Bayangkanlah, Ketua Bersatu Tasik Gelugur. Padahal Wan Saiful adalah ahli parlimen Tasik Gelugur. Ketua Bersatu Tasik Gelugur, Azmi Alang, menggesa pimpinan parti untuk memecat Wan Saiful Wanjan, susulan kenyataan yang disifatkannya sebagai menjatuhkan marwah dan menjejaskan kewibawaan perjuangan parti. Azmi menggesa sekeras-kerasnya kenyataan Wan Saiful yang merupakan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dalam sidang media tengah hari tadi yang menurutnya biadab dan tidak bertanggung jawab. Kita tidak boleh lagi berdiam diri dan membiarkan individu seperti ini terus merosakkan imej parti, katanya lagi. Saya mendesak pucuk pimpinan parti mengambil tindakan tegas, katanya, termasuklah memecatnya demi menjaga integriti, disiplin, dan maruah perjuangan, katanya. Tingkah lakunya hanya boleh menjadi beban kepada parti, mengalihkan perhatian daripada isu-isu rakyat yang jauh lebih penting, katanya dalam kenyataan hari ini. Netizen mula bertanya lagi. Kata mereka, mana satu yang menjadi beban kepada Parti Bersatu? Tingkah laku Wan Saiful kah ataupun pendedahan beliau yang menyatakan kononnya video panas Azmin Ali itu Tulin? Mana satu yang akan menjadi beban kepada parti?
Tapi sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transovector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit dan penyakit berakar dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit sudah berakar, kita sengsara. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana, dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, terdahulu Wan Saiful menafikan ada gerakan untuk menyingkirkan Muhyiddin Yassin daripada jawatan Presiden Bersatu. Beliau sebaliknya menjelaskan, akuan berkanun SD yang ditandatangani 120 ketua bahagian parti sebenarnya untuk menyatakan sokongan terhadap pelan peralihan kuasa yang dipersetujui tahun lalu. Wan Saiful turut mendakwa wujud salah laku membabitkan dua pemimpin parti, yaitu Azmin Ali dan Tun Faisal Ismail Aziz, termasuk ugutan fizikal serta perang cyber. Menyasarkan Azmin, Wan Saiful malah berkata, hubungannya dengan Setiausaha Agung Bersatu itu kejap panas kejap sejuk sejak tahun lalu. Dipercaya berkaitan skandal video pada tahun 2019 yang mengaitkan bekas timbalan Presiden PKR itu. Saya nyatakan pandangan kepada beberapa orang bahwa selagi isu video songsang ini tidak diselesaikan, Azmin tidak layak jadi pemimpin Bersatu, kata Wan Saiful. Sementara itu, Azmi menggesa pemimpin Bersatu agar berani mengambil tindakan terhadap Wan Saiful, kerana tindakannya hanya akan melemahkan parti. Kita mesti berani membuat keputusan yang tepat walaupun pahit, katanya. Pemimpin yang gagal menunjukkan akhlak, disiplin, dan kesetiaan kepada perjuangan bukan sahaja melemahkan semangat akar umbi, malah memberi peluru kepada pihak lawan untuk menyerang kita. Demi kelangsungan parti dan keyakinan rakyat, tindakan tegas termasuk pemecatan adalah satu-satunya jalan keluar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ada orang kata, ya Allah, apalah balasan yang besar sangat, kejam sangat Azmin terima ini, kata mereka. Mereka mengingatkan Azmin Ali pernah mengkhianati parti PKR sampai PKR bahkan Pakatan Harapan tumbang pada waktu langkah Sheraton. Perbuatan itu bukan sekadar melemahkan Pakatan Harapan, tetapi juga membuatkan negara ini jadi huru-hara. Itulah apabila ramai orang berdoa bersama-sama menujukan satu perkara, akhirnya, apa yang berlaku? Balasan terjadi. Ada yang kata balasan yang Azmin Ali terima hari ini cukup luar biasa, kejam, tapi mungkin boleh menyebabkan Azmin Ali terdidik dan menyesal dan mungkin berpatah balik ke jalan yang benar, kata netizen. Ini apabila tindakan Azmin Ali menyertai Parti Bersatu rupa-rupanya hanya menyebabkan dia masuk dalam jurang kehinaan apabila rakan separtinya sekarang, yaitu Parti Bersatu, yang mana yaitu Wan Saiful. Saudara-saudara sekalian, rakan parti Azmin Ali sendiri, yaitu Wan Saiful, mendakwa siasatan forensik mengesahkan video Azmin yang panas disandakan itu kononnya tulen. Inilah balasan yang betul-betul tidak pernah orang jangka akan diterima oleh Azmin Ali. Ada yang orang kata, syukurlah Azmin Ali dapat balasan sebelum
balasan yang sebenar-benarnya, kata mereka. Pendedahan daripada Wan Saiful ini satu perkara yang tak pernah orang fikir. Bayangkanlah, PKR yang dikhianati pun tak pernah balas dendam. Nak belaskan, nak ungkitkah, tak pernah. Parti Pakatan Harapan, gabungan Pakatan Harapan pun tidak pernah bercakap tentang video panas Azmin. Tapi kenapa Parti Bersatu yang Azmin tolong jadi kerajaan sementara dulu, tiba-tiba pula ungkit video yang paling memalukan Azmin Ali ini. Itulah kata orang tadi, hukuman ini terlalu kejam untuk Azmin Ali. Apa pula pendapat Anda? Tapi sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini ialah terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita supaya imun badan kita itulah yang bertindak menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini luar biasa, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Produk ini juga lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin jawaban yang Tuhan hantar kepada masalah kesehatan Anda. Saudara, yang menariknya hari ini ialah video panas Azmin Ali dikorek sekali lagi. Adakah ini adalah petunjuk bahwa noktah sebesar-besarnya sudah ada di hadapan Azmin dalam dunia politik? Cita-cita Azmin untuk menjadi presiden dalam satu-satu parti, PKR, tidak kesampaian. Parti Bersatu pun tidak kesampaian. Itulah, kalaulah Azmin Ali bertahan sekejap lagi dalam PKR, aku rasalah kan Azmin Ali ini ada harapan jadi Perdana Menteri, ada harapan jadi Presiden Parti PKR. Tapi tindakan beliau yang sudah tidak terlalu sabar, yang membelakangi rakyat parti, pengundinya di Ampang pada waktu itu, kini makan diri. Bagaimana pula pendapat Anda? Adakah hukuman yang ataupun balasan yang diterima oleh Azmin Ali ini benar-benar setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan, kerosakan kepada PKR dan Pakatan Harapan dan juga kerajaan tumbang pada waktu langkah Sheraton? Tinggalkan komen Anda, jumpa lagi. Saudara-saudara sekalian, siapa tidak kenal dengan Azmin Ali? Hari ini paling buruk dalam hidupnya mungkin. Apabila satu kabar yang betul-betul saya tak sangka boleh keluar daripada kepimpinan Bersatu yang kini dianggotai oleh Azmin sendiri. Sewaktu Azmin Ali bersama dengan PKR, isu video panas beliau sudah mula kedengaran. Dan walaupun Azmin Ali mengkhianati parti PKR yang kini menjadi kerajaan, kita tidak pernah dengar Pakatan Harapan, PKR, DAP atau sesiapapun dalam parti itu mengungkit kisah video panas Azmin Ali. Tapi hari ini kita dikejutkan apabila Wan Saiful, ahli parlimen Bersatu yang serumah, sebilik dengan Azmin Ali, tiba-tiba pula dedah bahwa siasatan forensik mengesahkan video Azmin Tulin. Aduh, ini betul-betul apa sudah jadi dengan Parti Bersatu ini. Baru saja mereka dihina di dalam muktamar PAS, kini giliran pula mereka sesama sendiri bertikam antara satu dengan yang lain. Kemana arah tuju Bersatu selepas ini pun kita tak tahu. Saya sendiri pun sudah tidak boleh cakap lagi tentang Parti Bersatu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Wan Fai Saiful Wanjan hari ini membangkitkan dakwaan
salah laku membabitkan rakan partinya Azmin Ali dan Tun Faisal Ismail Aziz, termasuk ugutan fisikal serta perang cyber di alam maya. Inilah yang sedang berlaku. Ada orang kata, inilah parti yang paling huru hara sekarang. Tak tahulah, sudahlah mereka lemah, tambah lemah lagi. Patutlah parti PAS senang-senang tak menghormati parti Bersatu, kata netizen. Patutlah parti PAS sudah sukar untuk mau bekerja sama lagi dengan Bersatu dan hilang kepercayaan terhadap Bersatu. Apa pendapat Anda? Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berfungsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan penyakit bersarang dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita dididik, diajar, dikuatkan dan diseimbangkan oleh terapi imun ini, maka imun badan kita bertindak menghapuskan semua jenis penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban kepada masalah kesehatan dan doa Anda selama ini cepat dapatkannya. Saudara, Wan Saiful yang sebelum ini dipanggil berdepan lembaga disiplin parti, sesi yang kini ditangguhkan berhubung usahanya mengumpul akuan berkanun daripada Ketua Bahagian Bersatu hari ini berkata, dia akan mengemukakan laporan balas terhadap kedua-dua pemimpin berkenan. Kesimpulannya, saya ingin nyatakan bahwa saya akan menghantar laporan disiplin berhubung salah laku Azmin Ali dan Tun Faisal, katanya. Kedua, selepas mendengar semua penjelasan, saya berharap dan percaya bahwa semua pihak termasuk pimpinan tertinggi parti akan lebih memahami keadaan sebenar, katanya lagi. Menyasarkan Azmin dan Wan Saiful lebih awal mendedahkan hubungannya dengan Setiausaha Agung Bersatu itu kejap panas, kejap sejuk sejak tahun lalu dipercayai berkait perkembangan baru siasatan terhadap skandal video 2019 yang mengaitkan bekas menteri kabinet itu. Selepas konvensyen Bersatu tahun lepas, saya terima maklumat bahwa yang mendakwa siasatan forensik ke atas video intim yang dikatakan membabitkan Azmin Ali disandakan mengesahkan video itu adalah tulen. Perkara ini mengubah pendirian saya terhadap Azmin Ali. Saya nyatakan pandangan kepada beberapa orang bahwa selagi isu video songsang ini tidak diselesaikan, Azmin tidak layak jadi pemimpin Bersatu. Saya berpandangan kalau ia fitnah politik, iya, kita mesti pertahan dan lawan. Tetapi kalau ia isu moral yang menyimpang, maka ia tidak sesuai untuk parti Bersatu, katanya lagi. Parti lain mungkin boleh terima, tetapi bukan Bersatu, kata Wan Saiful sambil menambah, dia sebelum ini pernah menyokong Azmin untuk naik sebagai timbalan presiden parti. Malaysia kini sudah menghubungi Azmin untuk mendapatkan respon terhadap dakwaan yang dibuat oleh Wan Saiful. Azmin pada 2019 menafikan sekeras-kerasnya apa yang digambarkannya sebagai fitnah jahat terhadap dirinya oleh Haziq Abdullah Abdul Aziz, individu yang mengaku muncul dalam video terbabit. Dalam perkembangan sama, Wan Saiful turut menamakan Tun Faisal sebagai pemimpin parti yang melaporkannya kepada jawatan kuasa disiplin, selain menuduh beliau cuba memalitkan dirinya dengan tuduhan palsu berkaitan pengumpulan akuan berkanun itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.